Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kita mulakan tajuk kita hari ini, harap semua boleh tekan button subscribe dan juga like untuk memastikan kamu semua dapat nota-nota baru ataupun soalan-soalan latihan yang saya akan berikan lah, dan juga video-video barulah. Jadi sebelum kita mulakan, pastikan kamu ada modul ni. Muka surat 345 hingga 346, hingga 347. Kalau tak ada buku modul tu, boleh rujuk nota ringkas yang saya sediakan ni lah. Jadi hari ni kita masuk kepada teknik pembacaan. Kita teruskan tak nak buang masa. Satu, teknik pembacaan terbagi kepada dua, pembacaan secara manual dan juga pembacaan secara mekanisasi. Kita pergi pembacaan manual tu ada bagi 4: pocket, sisi, alur dan juga tabur. Dan juga mekanisasi secara titisan dan juga semburan. Jadi kita nak tengok macam mana aktiviti pelaksanaan dia dilakukan setiap teknik pembacaan tu lah. Jadi dekat sini kita pergi kat nombor 2 ni, nota ringkasan dalam bentuk jadual. Kamu boleh tengok teknik pembacaan pocket. Teknik pembacaan pocket, pelaksanaan dia atau penerangan dia, key point dia, kita kena gali lubang kecil 150 mm hingga 200 mm, lebih kurang 15 cm lah kan, 15 cm hingga 200 cm, lebih kurang pemaris kan, pemaris kecil kita tu kan. Jadi di sekeliling hujung silara. Hujung silara ni seperti dalam gambar ni, awak tengok ada garisan putih ni kan. Maksudnya pokok tu kan, dia kalau kembang ke tepi tu kan, ada dia punya hujung sekali tu. Kat situlah kita akan kena gali lubang. Lubang di dekat garisan putus-putus ni lah, seperti dalam gambar tu, jarak. Jadi kat situ setelah kita gali lubang, kita kena letak baja dan kemudian kita timbus semula lah. Kemudian siram, dan dia sesuai untuk pokok yang besar lah. Itu teknik pembacaan pocket. Dapat? Okey, laju sikit tak nak buang masa sangat. Yang kedua, teknik pembacaan sisi. Pembacaan sisi tak perlu gali lubang lah. Kita just ambil baja putih tu kan. Kita letak di sisi tanaman. Maksudnya pokok yang kita taman tu sebelah dia. Jangan terlalu rapat dengan pokok tu. Sebelah saja, sisi di tepi dia lah. Tapi tak perlu gali lubang. Jadi tujuan dia sebenarnya untuk bagi nutrisi lah, makanan nutrien kat tumbuhan tu lah. Ni sesuai untuk pokok-pokok muda lah untuk pokok-pokok muda, tanaman-tanaman muda yang boleh matang lagi kan, sesuai lah. Okey, itu teknik pembacaan sisi. Kemudian kita masuk yang ketiga, teknik pembacaan alur. Teknik pembacaan alur ni pula dia lebih kurang dengan pembacaan pocket tapi ini dia gali sekeliling pokok tu. Maksudnya dia tak ada perisah, tak ada lubang 1, lubang 2, lubang 3, tak ada. Dia sekeliling pokok tu digali jadikan alur macam longkang. Kemudian ikut selera juga. Kemudian letak baja dalam alur tu dan kita timbus, sama macam teknik pembacaan pocket tadi. Cuma bezanya dia tidak buat bukan satu lubang, dia buat alur tak terpisah. Jadi kemudian siram lah. Itu teknik pembacaan alur. Dan last sekali untuk pembacaan manual, teknik pembacaan tabur. Teknik pembacaan tabur ni beza sikit. Kita tak perlu gali lubang. Kita just tabur di sekeliling pokok. Kemudian kita gunakan cangkul ataupun cangkul mata tiga tu kan. Kita gemburkan tanah tu dan pastikan baja tu ditimbus lah. Semasa kita menggembur tu, pastikan baja tidak terkena batang pokok, sebab baja ni panas. Bila kena batang pokok akan bagi kesan kat pokok tu lah tercat tumbuhan nanti. Itu adalah teknik pembacaan yang manual lah. Dan lagi dua kat bawah ni, teknik pembacaan titisan. Titisan ni kalau kita ingat balik semalam, saya dah ajar pasal penyiraman menggunakan titisan kan. Ini teknik yang sama, cumanya baja ini dimasukkan ke dalam tangki lah, tangki penyiraman tu kan.
Tangki dia dimasuk, dibancuhkan sekali dengan air, dan dia akan gunakan sistem sistem pengairan tu untuk titiskan baja ke dalam ke tanaman lah, ke tanaman tu. Jadi sistem ni sebenarnya lebih efisien lah, lebih tepat sebab dia tak ada pembaziran kat situ. Kurang pembaziran lah, sebab baja itu telah dilarutkan dalam tangki. Itu teknik pembajaan titisan. Dan yang last sekali, teknik pembajaan semburan. Semburan. Yang ini kalau dekat sekolah saya tunjukkan kan, dipanggil sebagai pembajaan foliar. Dia macam ada macam semburah, penyembur, alat penyembur kan, sembur racun tu kan. Tapi yang ni kita gunakan teknik untuk pembajaan. Biasa kita akan sembur dia pada daun lah, guna cecair lah. Baja dicampur dengan dalam bentuk cecair. Kita akan sembur dia menggunakan tong penyiram. Dia sembur bahagian daun ni lah. Itu teknik pembajaan semburan. Jadi saya rasa itu saja. Jadi anak-anak perlu ingat dia punya teknik-teknik ni. Ada 5 teknik, 6 teknik ni. Ada 6 teknik, 6 pembajaan manual, 2 pembajaan mekanisasi. Dan di bahagian bawah ni saya dah sediakan antara contoh-contoh soalan yang mungkin akan keluar lah kan. Betul-betul yang suka keluar. Sebab soalan sekarang dia tak direct. Dia tak direct. Dia akan gunakan gambar, dia akan gunakan ayat-ayat yang lain. Contoh kat sini, contoh soalan saya bagi, apakah teknik pembajaan landscape lembut di atas? Dia bagi gambar, kita kena ingat lah pembajaan tu, gambar tu macam mana kan. Jawapan ada dekat atas. Walaupun soalan dia berbeza, jawapan ada dekat atas. Tengok yang B tu, huraikan teknik pembajaan di atas. Huraikan teknik pembajaan di atas. Betul. Uraikanlah konsep yang macam mana dilaksanakan tadi. Betul. Mengapakah teknik pembajaan di atas dipilih? Kena terangkan sebab teknik pembajaan tidak membazir, contoh dia kan. Lebih efisien kan, mudah digunakan. So kena terangkan. Dia pakai perkataan mengapakah kan. Jadi kita kena fikirlah. Jadi kalau awak dah biasa ingat soalan macam ni, awak dah tahulah jawapan dia. Walaupun soalan dia macam-macam bentuk, awak dah boleh jawab sebab jawapan dia adalah sama. Tengok yang nombor 2 tu, apakah aktiviti di atas? Aktiviti di atas adalah aktiviti pembajaan. Lepas tu dekat bawah ni jelaskan 4 aktiviti seperti di atas yang dilakukan. So pembajaan ada 4 aktiviti. Pembajaan apa nak buat? Ada 6 kan. Pilihlah antara 6 atau 4. Jelaskan kat bawah. Saya bagi bentuk-bentuk soalan ni supaya awak biasa dan dapat kenal pasti soalan-soalan ni, dan jawapan dia sebenarnya adalah mudah. Hanya soalan tu je yang trik. Jadi saya rasa cukup setakat ini saya punya PDPR hari ini. Jadi saya harap awak boleh download ataupun print nota ni, salin nota dan juga buat latihan yang saya berikan lah. Ingat, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.